Jadi hari ini harap anda dapat bertenang-tenang je di rumah bersama keluarga sambil menonton Garasi TV, kerana petang ni kita naikkan barangan terpilih iaitu Hawaii Rayon kembali lagi. Hari ini saya naikkan dahulu barang item rayon petang untuk saudara kerana pada minggu lepas begitu banyak permintaan terhadap rayon, maka kita order kali ini adalah dengan fokus lebih rayon, iaitu kita mendapat sekitar 200 helai rayon untuk kita naikkan pada saudara. Dan kebetulan ni kita select rayon-rayon yang berkualiti dari segi kainnya, dari segi coraknya dan dari segi warnanya. Tapi macam biasa tuan-tuan, kita tak akan terus ke jualan kerana petang ni ada beberapa perkara yang saya akan bincang dengan saudara. Seperti biasa kita akan selalu mulakan dengan tutorial tu. Ada banyak perkara yang akan menjadikan hujung minggu ni adalah hujung minggu yang kita akan bawa berfikir. Pertama, telah tentulah bagi orang-orang yang beragama Islam, kita akan bawa berfikir tentang keputusan mahkamah yang membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam Bible berdasarkan kes yang telah pun berlarut 13 tahun dulu, dan semalam rayuannya telah diputuskan, telah diluluskan. Apa yang kita harapkan selepas ini Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negara ni mengusulkan rayuan di mahkamah yang peringkat lebih tinggi bagi memastikan bahawa secara perundangan kita berjuang hingga ke peringkat akhir, iaitu usaha kita untuk mengekalkan status quo Islam sebagai agama persekutuan dengan apa yang selama ini tidak membenarkan kalimah Allah digunakan oleh agama-agama yang lain, walaupun agama tersebut adalah merujuk kepada Allah, tetapi ia bukanlah Allah di dalam Al-Quran. Saya banyak review balik semalam video-video mengenai perdebatan ni, perbincangan dan pandangan-pandangan ulama Malaysia mengenai perkongsian istilah Allah dan juga implikasinya, terutama kita telah pun merdeka lebih 60 tahun dan bukanlah perkara normal di Malaysia, terutama di Semenanjung ni, kita melihat kalimah Allah dikaitkan dengan agama Kristian. Apabila semangat perlembagaan 1957 dalam mengasaskan pertubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni, asasnya Islam adalah agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai pelindung kepada agama, menjadikan pada tahun 1957 salah satu perkara yang menjadi simbol kepada penubuhan negara bangsa ini adalah Islam adalah agama rasmi. Hinggalah pada tahun 1963 apabila penyertaan Sabah dan Sarawak, kita ada perjanjian MA 52 rasa saya, di mana ada beberapa perkara dalam penyertaan Sabah dan Sarawak yang tidak menerima pakai beberapa perkara yang berkaitan dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, terutamanya kedudukan Islam sebagai agama rasmi ini. Maka itu walaupun kita sebuah negara bernama Malaysia, tapi Islam adalah agama persekutuan. Ini membolehkan Sabah dan Sarawak menerima kelonggaran kerana mereka menyertai Malaysia 6 tahun selepas perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, maka undang-undang itu tak terguna pakai. Apa yang menjadi kerunsingan kita, tuan-tuan, isu penggunaan kalimah Allah di dalam Bible bermula daripada rampasan CD dan juga Bible yang dibawa masuk daripada Sarawak ke lapangan terbang. Berarti dia bukanlah print yang originalnya diprint di tempat kita. Jadi apabila barang ini rampas kerana dianggap tidak boleh memasuki Malaysia kerana teks yang menggunakan kata Allah di dalam Bible adalah dilarang, maka kes ini dibawa di mahkamah. Saya nak jelaskan juga pada penghujah-penghujah yang mengatakan bahawa kenapa di Malaysia kita melihat isu ini sebagai aneh, sedangkan di Indonesia perkataan kalimah Allah telah digunakan oleh orang Kristian secara berleluasa sejak dulu.
Tentu ada perbezaan, tuan-tuan. Indonesia adalah sebuah negara republik di mana 6 agama dianggap sebagai agama rasmi. Kerana Indonesia menganggap Islam, Kristian, Buddhis, Hindu dan 2 agama yang lain itu sebagai agama Pancasila. Sedangkan di Malaysia, kita bukanlah sebuah negara republik. Kita adalah sebuah negara raja berperlembagaan dan kedudukan raja-raja dalam penubuhan Persekutuan Tanah Melayu adalah berfungsi untuk menjadi simbol kepada Islam dan menjadi simbol kepada kedudukan dan ketuanan orang Melayu. Saya tidak berniat untuk mempertikaikan keputusan mahkamah, tetapi apa yang saya harapkan adalah KDN mencabar semula keputusan ini di peringkat mahkamah yang lebih tinggi. Kerana kita akan mula merasa beberapa implikasi terkemudian yang kemudiannya satu keadilan boleh dicapai untuk seorang yang ditahan kerana barangnya dirampas akan memberi implikasi kepada seluruh hubungan antara agama. Sebab saya fikir sekiranya perkara ini dibenarkan, dia bukan sahaja membabitkan penggunaan dalam teks. Saya takut tafsiran daripada keputusan mahkamah ini akan menyebabkan perkataan Allah akan boleh dipaparkan di luar bangunan gereja. Perkataan Allah boleh digunakan sebagai tanda bagi rumah-rumah orang Kristian kerana ia telah dibenarkan digunakan kepada teks dan pengucapannya dalam bentuk video. Ini implikasi besar yang kita akan lihat apabila tafsirannya itu kemudiannya mungkin akan diguna pakai oleh kumpulan provokasi. Yang mana selama ini saudara pun tahu bahawa walaupun secara jumlah besarnya Islam dan Kristian mempunyai hubungan yang baik, tetapi kita harus menerima hakikat bahawa kedua-dua agama ini juga mempunyai kumpulan yang boleh tercetus ketegangan sekiranya berlaku hal-hal sensitif yang tiada tolak ansur. Kita tak mahu, tuan-tuan, insiden yang berlaku di Jalan Kelang Lama apabila logo palang Kristian tu di banner sebesar-besarnya hingga orang di kawasan majoriti Muslim yang berada di kawasan tersebut menganggap kewujudan gereja dengan logo yang sebesar-besar itu seolah-olah memberi gambaran bahawa pertempatan dan perkampungan mereka adalah perkampungan orang Kristian. Maka perkara yang sama juga akan boleh berlaku apabila orang Islam tidak akan gembira melihat perkataan Allah terpampang pada dinding-dinding bangunan gereja. Perkataan Allah digunakan oleh teks cetakan orang Kristian ke atas baju, ke atas signboard, ke atas stiker semua, tuan-tuan, yang akan mengelirukan semua orang. Jadi berbalik kepada hujah yang saya sebut di sini, ia bukanlah semata-mata hujah sama ada orang Islam akan terkeliru dengan Bible. Dia bukanlah semata-mata hujah untuk mengatakan orang Islam itu tidak cerdik hingga tidak dapat memahami Allah di dalam tafsiran Kristian dan Allah di dalam Islam. Tetapi adalah bagaimana sentimennya, kefahamannya. Saya yakin semua orang akan faham. Ada beza sekiranya Allah di dalam Kristian dan Allah di dalam Islam. Kerana Allah di dalam Islam adalah Allah yang Esa berdasarkan surah surah Al-Ikhlas. Tetapi dia berbeza dengan tafsiran Trinity yang mewujudkan 3 Tuhan dalam satu tafsiran. Berarti saya fikir ada risiko jangka panjang yang tidak dilihat secara meluas. Walaupun mahkamah membuat keputusan berdasarkan skop kes. Kita pun kena menghormati keputusan mahkamah, tuan-tuan. Mahkamah membuat berdasarkan skop kes. Di mana skopnya, barangan yang dirampas di atas tuduhan, buku cetak yang menggunakan rujukan Allah di dalam Bible tidak boleh diedarkan di Malaysia, serta video-video ceramah yang menyebut Allah sebagai Tuhan kepada orang Kristian tidak boleh diedarkan di Malaysia. Tafsirannya hanya begitu. Waktu keputusan dibuat berdasarkan material barangan kes yang dibawa oleh pihak KDN untuk dirampas. Tetapi akan ada implikasi apabila orang mentafsir keputusan mahkamah ini dari segi amalan hidup harian. Itu kita bimbang dalam masa yang terdekat ni, tuan-tuan. Ketika penjelasan pun tak banyak dibuat kerana ini adalah keputusan mahkamah dan mempertikaikannya boleh dianggap sebagai contempt of court. Saya tidak berniat untuk mempertikai keputusan mahkamah, tetapi sebagai streamer isu semasa, saya melihat jauh ke depan setelah mendengar begitu banyak ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pemikir agama mengenai kekeliruan ini akan mencetuskan ketegangan apabila wujud perkara-perkara yang walaupun dibuat dengan niat yang baik. Seperti orang Kristian mengatakan, okey, mahkamah telah memutuskan kami boleh menggunakan kalimah Allah. Apakah kalimah itu hanya akan digunakan di dalam Bible
atau akan juga digunakan kepada dinding-dinding bangunan gereja. Kerana tafsiran membolehkannya ini akan ditafsir dengan lebih luas. Kerana ini adalah keputusan mahkamah yang membawa kepada tafsiran yang bukan sahaja kepada barangan kes, tetapi juga kepada perkara yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sensitiviti yang paling besar adalah sekiranya mubalik-mubalik Kristian beranggapan membolehkan teks ini diedarkan, maka akan banyak risalah-risalah lain yang di luar daripada kitab Injil juga akan disebarkan. Dan tentulah kita tidak akan gembira sekiranya kumpulan provokasi yang sengaja ataupun tidak sengaja memasukkan flyer, memasangkan kain rentang, mengedarkan buku-buku yang mencetak Allah bagi acara yang bersangkut dengan orang Kristian. Ini adalah benda-benda yang kemudiannya akan mencetuskan kebimbangan. Saya bukan tujuan saya sekarang nak cetuskan kebimbangan. Saya nak mencetuskan fikiran supaya kebimbangan itu tidak berlaku. Supaya dibawa fikir dan dikaji semula, terutama oleh pihak Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan kenyataan bahawa mereka akan mencabar keputusan ini di mahkamah yang lebih tinggi bagi meredakan rasa terkejut orang-orang Islam mengenai keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah yang terdahulu. Berarti kita ada proses undang-undang yang panjang. Kepada orang Islam kita tak perlu melenting, tetapi bagaimanapun kita memperingatkan satu sama lain, dan saya memperingatkan juga saya sebagai seorang individu Islam untuk mengatakan saya secara individu sebagai warga yang merujuk kepada perlembagaan dan merujuk kepada persekitaran amalan hidup yang baik dan amalan perpaduan kaum yang baik, saya merasa adalah tidak wajar sekiranya kesan jangka panjang bagi pada keputusan mahkamah ini ditafsir di luar skopnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kulit Bible tu, kalau di dalamnya menyebut Allah, dia mungkin boleh kita bezakan. Itu tak timbul masalah. Tetapi apabila menimbulkan masalah, apabila penggunaannya di luar daripada konteks tersebut, kerana dalam keputusan mahkamah mengatakan boleh. Itu yang saya risau sekarangnya, sekiranya dinding-dinding semua gereja akan menaikkan Allah sebagai satu tanda ini adalah gereja Kristian dan ini adalah Tuhan bagi orang Kristian. Sudah tentulah dia melukakan hati orang Islam. Apabila orang Kristian mengadakan perayaan-perayaan mes ataupun perayaan-perayaan lain yang bersangkutan dengan perhimpunan mereka, sekiranya mereka mencetak baju yang ada tulisan Allah, ia akan mengelirukan kita apakah acara yang sedang berlaku ketika orang berlarak dengan begitu ramai dengan membawa simbol salib, tetapi di bajunya ada tulisan Allah, di kain rentangnya ada tulisan Allah. Dia tentulah menimbulkan rasa tidak senang. Saya berfikir bahawa keputusan mahkamah lah kita hormat. Tetapi saya harap pihak KDN, pihak-pihak yang berwajib dalam nak memelihara kesejahteraan hubungan rakyat Malaysia, agar kita tidak melihat isu ini sebagai punca kepada masalah yang lebih besar. Mahkamah telah menyelesaikan satu kes mengenai barang yang dirampas. Satu kes mengenai barang yang dirampas. Selesai satu kes yang mahkamah fikir adalah keadilan untuk pemilik barangnya, maka pemilik barang itu dipulangkan barangnya. Tetapi apakah ini akan menjadi satu keizinan mutlak dengan menggunakan keputusan mahkamah mengatakan orang-orang Kristian berhak menggunakan kalimah Allah berdasarkan tafsiran cara mereka menggunakannya? Berarti ini berbeza, tuan-tuan. Pasal kalau kau baca dari keputusan mahkamah semalam, ia boleh membawa implikasi yang lebih besar. Sama ada apakah perkataan Allah ini juga boleh diletakkan di dinding gereja sebagai menandakan palang salib dan di sini adalah Allah. Berarti Tuhan bagi orang Kristian adalah Allah. Apakah ini juga akan membenarkan kain-kain rentang tentang sambutan-sambutan hari Easter dan sambutan hari tahun baru, Christmas dan sebagainya, boleh diletakkan Allah pada kain rentangnya? Ini perkara yang saya fikir kata bagi perhatian, tuan-tuan. Saya tak suruh tuan-tuan menjadikan isu ini adalah isu yang mencetuskan huru-hara agama. Tidak. Kita berbincang supaya kita tidak terdedah kepada kekacauan agama sekiranya keputusan itu kemudiannya ditafsir dan disalahgunakan dan kemudiannya menimbulkan sensitiviti. Daripada kita tak ada isu antara orang Islam dan orang Kristian dari segi kehidupan berharmoni, ia akan mencetuskan krisis kerana Allah adalah kata yang paling suci di kalangan orang Islam. Jangan bawa perbandingan di Indonesia kerana Indonesia adalah sebuah negara republik.
Maka rakyatnya daripada hari pertama Indonesia mengisytiharkan kemerdekaannya pada bulan Ogos tahun 1947, mereka telah mengisytiharkannya bersama dengan Pancasila, iaitu ialah sebuah negara sekular di mana tiada agama rasmi, tetapi 6 agama, Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan 2 agama lagi diterima untuk diamalkan sebagai agama yang sama rata kedudukannya di dalam Pancasila. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk penjelasannya pula orang kata penggunaannya dalam dunia Arab. Oleh kerana dia telah berlaku beribu-ribu tahun. Dia telah berlaku beribu-ribu tahun. Lebih 1000 tahun apabila Islam datang dan hampir 2000 tahun setelah kewujudan Kristian. Toleransi itu telah dibina bergenerasi. Toleransi itu telah dibina oleh satu negara bangsa, satu perkawasanan yang menggunakan bahasa Arab yang sama. Itu beza dia. Berbeza dengan kita, dia wujud persoalan perbezaan bangsa dan perbezaan agama. Kerana selain daripada tafsiran Melayu di Malaysia itu adalah Islam, kita mempunyai tafsiran bukan Melayu itu sebagai bukan Islam, dan majoritinya bukan Melayu itu adalah mereka yang beragama Kristian. Jadi potensi untuk mencetuskan ketegangan akan berlaku kerana dia akan membabitkan tentang agama dan bangsa. Ini tuan-tuan, saya bawa ni pada tuan-tuan tidak untuk menghasut, tetapi kita bawa fikir supaya satu, kita bersedia untuk bertenang. Kedua, kita menyatakan pandangan kita supaya KDN mencabar semula keputusan mahkamah ini di mahkamah yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kita meminta mereka yang mempunyai kuasa dan kedudukan melihat semula benda ini, kerana kita pun tak mahu berlaku kekacauan, tuan-tuan. Saya pun tak mahu kerana daripada seorang yang normal. Dan apabila saya sampai di satu simpang jalan dan berpaling dan melihat signboard, melihat pemasangan tanda di gereja-gereja Kristian yang meletakkan nama Allah, dia akan menyebabkan saya rasa sangat sensitif dan sangat terluka, dan saya fikir itu akan dialami oleh semua orang. Ini tuan-tuan mengenai isu kalimah Allah, walaupun ramai yang tidak pernah memberi respon kerana ahli-ahli politik berada dalam keadaan ingin meraih undi politik. Tapi kita sebagai rakyat, kita bukanlah bercakap tentang kita ni jumud Islam ataupun kita ni terlampau nasionalis dengan mengangkat bahawa tercabarlah Melayu apabila agamanya itu. Tak, tuan-tuan. Saya bercakap tentang keharmonian. Memelihara keharmonian supaya daripada tak ada masalah, tuan-tuan. Jangan ada masalah. Daripada tak ada masalah hanya kerana seorang wanita membawa masuk sejumlah teks Bible yang sebenarnya hanya boleh diedarkan di Sabah dan di Sarawak, dibawa masuk melalui pintu masuk Kuala Lumpur, lapangan terbang antara Kuala Lumpur, bersama dengan beberapa CD ucapan yang menyebut Allah itu adalah Tuhan bagi orang Kristian untuk diedarkan di semenanjung Malaysia. Janganlah kerana satu isu tu, tuan-tuan, kita akan berada dalam rentetan keadaan perkara yang tidak menjadi masalah, kita ciptakan dia sebagai masalah. Itu yang saya bincang dalam editorial pertama untuk saudara ambil ni. Sebab saya bagi tahu kata adalah salah untuk membandingkan bagaimana dunia Arab berkongsi Allah bagi orang Kristian dan Allah bagi orang Islam adalah terminologi yang sama. Kerana terminologi tolak ansur ini telah pun berlaku beribu-ribu tahun, dan mereka adalah satu bangsa di mana tak tercetus perbezaan bangsanya. Kita kena faham. Faham, tuan-tuan? Arab ni dia sama Arab. Arab Kristian dan Arab Muslim menggunakan satu bahasa Arab. Dan mereka tidak mempunyai sejarah krisis bangsa kecuali perbezaan agama. Berbeza dengan Indonesia pada tahun 1947 apabila proklamasi kemerdekaan dibuat, Pancasila dibentuk, telah pun dibentuk sebuah Pancasila dengan tidak meletakkan Islam sebagai agama persekutuan sesuai dengan kedudukan republik yang tidak mempunyai raja tetapi seorang presiden yang menerima dalam Pancasila apa saja agama utama yang berada di negaranya pada ketika itu adalah 6 agama sebagai agama dalam Pancasila. Tapi berbeza dengan kita apabila kita bersetuju dengan British untuk membentuk Perlembagaan Malaysia. Satu kesefahaman telah dibuat oleh raja-raja Melayu berdasarkan sentimen orang Melayu pada waktu itu, bahawa hendaklah dipelihara 3 benda. Pertama adalah kedudukan raja-raja. Pertama adalah kedudukan Islam. Yang kedua adalah kedudukan bangsa Melayu sebagai bumi putera. Dan yang ketiga adalah kedudukan bahasa Melayu. Berarti apabila perkara-perkara ini sekarang dah mula menjadi aneh, dah mula menimbulkan rasa gusar kerana saya tak fikir saya boleh melalui hari pertama. Sekiranya tafsiran ini kemudiannya dipergunakan di luar daripada konteks tetapi sah berdasarkan konteks keputusan mahkamah, tentulah saya tak gembira, tuan-tuan, untuk melihat satu lagi tambahan
tanda bahawa sesebuah bangunan itu adalah gereja selain daripada palang salib adalah perkataan Allah. Tentulah saya tidak gembira, tuan-tuan, untuk melihat satu perarakan yang dibuat ataupun satu perhimpunan yang dibuat oleh orang Kristian sekiranya baju dan kain rentang ataupun spanduk yang mereka bangunkan menggunakan kalimah Allah. Kerana dia adalah perkara aneh kerana ia tidak pernah berlaku. Kerana dalam fikiran kita telah ditanam bahawa kepeliharaan dan juga kedudukan agama Islam itu berada pada satu tahap yang tinggi kerana dia adalah agama rasmi persekutuan. Ini stream saya untuk isu pertama hari ini, tuan-tuan. Saya akan terus saja pantau je isu ini sebab hari ini Sabtu dan Ahad. Kita belum lagi mendengar keputusan daripada pihak KDN sama ada keputusan ini akan dicabar di mahkamah yang lebih tinggi. Saya harap kena cabar di mahkamah yang lebih tinggi. Kerana kita ada beberapa lagi proses mahkamah untuk membawanya dan mencabarnya dengan hujah-hujah yang kita fikir perlu dihujahkan kepada barisan hakim yang lebih tinggi mengenai kemaslahatan bahawa akibat daripada satu keputusan untuk menyokong seorang yang membawa masuk teks kitab Bible yang menggunakan perkataan Allah dan video-video ucapan ceramah orang Kristian yang menyebut Allah. Kan satu kes saja. Apakah kita harus kemudiannya melihat masalah-masalah yang lebih besar tercetus selepas ini? Itu saya nak ingatkan tu. Dan saya harap pada hari Senin kita ada perkara baru yang akan boleh meredakan kebimbangan kita berdasarkan keputusan mahkamah sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa berita lagi yang saya nak bagi tahu. Semalam saya dah naikkan sejumlah negara telah menggantung vaksin AstraZeneca. Tuan-tuan dah tahu bahawa Finland, Denmark, Austria antara negara Eropah yang mengambil keputusan mendadak menggantung penggunaan vaksin AstraZeneca. Thailand juga mengumumkan keputusan mendadak menggantungnya. Saya rasa akan ada beberapa negara lagi yang menggunakan AstraZeneca sekarang akan mengambil langkah yang sama. Kerana terdapat keputusan perubatan di negara-negara yang melaksanakan suntikan AstraZeneca sebagai vaksin COVID-19, tercetus kes-kes kematian di mana antara kesan sampingannya adalah menghasilkan darah beku dalam tubuh yang boleh menyebabkan kematian. Walaupun pada waktu ini kita belum lagi melihat jadual AstraZeneca memasuki negara ini dan dia digunakan di fasa yang bila, tetapi sekurang-kurangnya dia adalah satu daripada 3 vaksin yang telah diluluskan oleh kerajaan sebagai vaksin yang akan digunakan dalam suntikan di negara ini. Jadi pada masa ini tuan-tuan jangan bimbang kerana telah disahkan vaksin yang disuntik sekarang pada frasa sekarang adalah vaksin Pfizer BioNTech yang tak ada masalah. Cuma orang mungkin akan merasa bimbang pula sekarang untuk mendaftar dalam My Sejahtera sekiranya kerajaan tidak mengumumkan status pendirian kerajaan terhadap vaksin AstraZeneca. Sama ada kita nak membatalkannya ataupun tidak, dia akan menyebabkan retak pendaftaran orang ramai dalam My Sejahtera nanti akan menjadi takut dan beberapa golongan akan mula menggunakan isu ini untuk menakut-nakutkan pula golongan anti vaksin dan golongan pemalas vaksin akan menggunakan isu AstraZeneca dan juga kes berbuli darah beku ni sebagai gambaran untuk menghasut rakyat untuk tidak mendaftar dan tidak menyertai kempen imuniti berkelompok yang sebenarnya telah bermula dengan baik. Kita mengharap kita mencapai rentak yang bagus yang dicapai oleh Amerika Syarikat yang telah pun hampir 85 juta orang menerima suntikan dalam tempoh 2 bulan kempen mereka. Kita berharap kita mencapai rentak yang sama dicapai oleh United Kingdom yang juga menggunakan Pfizer dalam memulakan rentak suntikan bagi membentuk negara komuniti imunisasi. Kita berharap kita berada dalam rentak Singapura yang juga menggunakan Pfizer. Kita harap kita berada dalam rentak yang baik sama seperti Indonesia yang menggunakan Sinovac. Itu saja, saya rasa Isnin juga kita akan mendengar keputusan daripada YB Khairi Jamaluddin sebagai menteri yang mengetuai operasi pemvaksinan yang sedang berjalan di negara kita. Yang ketiga ni tuan-tuan, ambil masa sekejap. Saya pun minum air sikit. Yang ketiga ni panjang ni. Tuan-tuan mungkin akan terkejut apabila masuk Mahfuz berkongsi gambar yang ketiga. Mahfuz dah kongsi dah gambar ketiga belum, bos? Pasal UAE ni. Kongsi dulu. Inilah yang melukakan hati kita semua, tuan-tuan. UAE mengumumkan pelaburan 10 bilion
di Israel. Kalau saudara baca berita tu penuh, dia akan melabur dalam beberapa sektor industri di Israel yang mempunyai potensi keuntungan yang sangat tinggi. UAE adalah negara gini ya tuan-tuan, negara yang paling awal yang menjalankan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1979 melalui perjanjian Camp David adalah Jordan dan Mesir kerana isu kalah perang. Selesai masalah. Manakala UAE adalah negara yang terbaru yang terlibat di bawah lobi Presiden Donald Trump. Ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika, dia menyebutnya sebagai liberalisasi norma baru ekonomi, di mana beliau mengajak UAE, Bahrain, Tunisia dan Sudan dan Maghribi, 5 negara untuk mengiktiraf kewujudan Israel dan menjalankan liberalisasi ekonomi, iaitu perniagaan terbuka secara diplomatik dengan Israel. Kita telah melihat tanda-tanda keanehan kenapa sejak tahun 1956 apabila OIC ditubuhkan, semua negara-negara Islam menentang kewujudan sebuah Israel merdeka. Tetapi apabila Emirat Arab Bersatu atau UAE ini mengumumkan mereka menandatangani perjanjian liberalisasi bersama dengan Israel, kita mula memikirkan bagaimana liberalisasi ekonomi ini akan berfungsi. Jadi senanglah tuan-tuan apabila kita nampak, saya bagi saudara nampak apabila UAE telah meletakkan 10 bilion pelaburannya di bumi Israel. Apakah dia akan menyokong Palestin ketika dia mempunyai pelaburan yang besar di sebuah negara yang telah dia iktiraf sebagai rakan ekonomi? Kalau 10 bilion bermula sebagai langkah pelaburan pertama, apakah UAE akan masih menyokong pembinaan sebuah negara merdeka Palestin sekiranya pelaburannya mencapai 100 bilion? Saya fikir inilah juga yang akan dilakukan oleh Bahrain kerana mereka ni semua negara minyak yang banyak duit. Sekiranya Qatar dan Oman menyertai pakatan ini tuan-tuan, berarti pakatan ini tidak hanya tanda tangan di atas kertas kosong. Dia akan ditandatangani dengan beberapa langkah tindakan ekonomi untuk membawa masuk pelaburan wang daripada dunia Arab ke Israel bagi membolehkan Israel membangunkan pelbagai industri dengan menggunakan sumber pelaburan negara-negara Islam kaya minyak ni. Dia berita yang menyedihkan tuan-tuan. 10 bilion adalah satu angka yang besar. Dan kita tidak melihat negosiasi dalam pelaburan ini sama ada dia ada plus. Plusnya maksudnya daripada jumlah pelaburan itu berapa pula pelaburan yang boleh Israel boleh digunakan oleh UAE untuk orang-orang Palestin. Sebab saya baca berita itu penuh, berita itu sepenuhnya pelaburan bagi industri-industri yang berpotensi tinggi menghasilkan keuntungan. Untuk pengetahuan saudara, ekonomi Israel hanyalah 3. Ekonomi Israel yang terbesar adalah dalam bidang persenjataan, di mana Israel adalah pembekal komponen senjata yang besar bagi kegunaan di Amerika Syarikat dan negara-negara Sekutu Barat. Komponen-komponen senjata yang besar, terutama komponen kereta kebal dan komponen senjata tempur, senapang ni tuan-tuan, meriam, kereta kebal. Kalaulah komponen industri ini yang dilabur, saya tak pasti UAE faham atau tidak senjata ini kemudiannya akan digunakan untuk menentang siapa. Sekiranya pelaburan ini juga diberi pada sektor perhotelan dan sektor pelancongan dan sektor-sektor yang lain, apakah dia akan membantu aliran ekonomi ini masuk ke Gaza, wilayah yang dianggap antara yang termiskin di dunia? Dan apakah pelaburan ini juga akan memberi lebih nilai tambah dalam melindungi Al-Aqsa sebagai kawasan suci orang Islam yang hari ini telah jelas dan telah nyata bahawa Israel tidak mengambil langkah berundur ke belakang untuk bertolak ansur dengan Palestin bagi memungkinkan Palestin membina sebuah negara merdeka dengan menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dan seterusnya meletakkan wilayah yang paling sensitif di kalangan orang Islam iaitu Masjid Al-Aqsa sebagai milik Palestin untuk ditakbir oleh orang Islam dalam sebuah negara Palestin merdeka. Tak nampak jelas ni, saya fikir ia satu pengkhianatan besar kepada Palestin dan satu pengkhianatan besar kepada Islam. Apabila musuh kamu yang nyata ini, iaitu Yahudi yang disebut dalam Al-Quran, kini telah menjadi sahabat perniagaan kamu yang nyata. Ini adalah langkah yang pertama kita lihat kesedihan ketika kita bersyak wasangka bahawa apakah isu yang ada di balik plan Donald Trump
untuk menyebutnya sebagai norma baru liberalisasi ekonomi dalam hubungan dunia Islam dan juga Israel. Kita dah nampak dah sekarang 10 bilion ni tuan-tuan. Satu angka yang besar tu, iaitu 44 bilion, 42 bilion Malaysia tu tuan-tuan, mewakili kira-kira 13% ke 14% belanjawan negara. Kerana belanjawan negara kita tuan-tuan adalah 322.5 bilion. 32 bilion adalah 10% belanjawan kita. Ini berarti berada dalam sekitar 13 ke 14% belanjawan negara digunakan oleh sebuah negara kaya minyak untuk melabur di sebuah negara Palestin, di sebuah negara Israel yang menindas negara Islam selama hampir 7 dekad. Kita tunggu dan ikuti lagi tuan-tuan apa yang akan berlaku seterusnya daripada tindakan ini, terutama melihat pula apa langkah Bahrain, apa langkah Tunisia dan langkah Maghribi, negara-negara yang telah pun bersetuju untuk menjalankan, melaksanakan apa yang disebut sebagai norma baru liberalisasi ekonomi, di mana mereka mengadakan hubungan diplomatik yang secara langsung bererti mereka tidak lagi, secara tidak langsung, mereka tidak lagi menganggap kedudukan Israel di bumi Palestin sebagai penjajahan. Berarti ini adalah pengiktirafan bahawa Israel adalah sebuah negara berdaulat. Itu saja yang saya akan share dengan saudara. Cukuplah 4, 5 dan 6 ni kita bawa ke hari yang lain. Panjang pula nak cerita mengenai persediaan kapal perang Amerika dan kapal perang China. Menurut beberapa laporan wartawan-wartawan penyiasatan yang memerhati pergerakan aset-aset utama yang digunakan untuk pertempuran laut. Jadi laporan-laporan mengenai persenjataan Amerika yang sedang bergerak menuju ke China dan persenjataan China yang sedang bergerak untuk menuju ke garis tempur sekiranya berlaku pertembungan armada laut dalam perang dua negara kuasa besar ni. Kita bawa besok, besok pun kita ada hari lagi. Isnin baru kita cuti.